Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama Cikgu Jinggo. Untuk program hari ini, programnya adalah Sembang-Sembang Santai. Topiknya topik yang saya yakin dan percaya berkaitan dengan parenting. Dan terima kasih kerana ruang yang dibuka oleh UTM dan juga Majlis Guru Counselling. Jadi, siapa yang bersama Cikgu Jinggo hari ini, line saya dah clear atau belum? Okey, okeylah, biasanya dekat rumah beginilah keadaan dia. Okey, Steven, mungkin Zahari. Cikgu Zahari, macam mana? Saya suara jelas tak jelas, cikgu? Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kaunselor dan Melaka yang saya yakin dan percaya hari ini kita melihat, kita nak bercakap soal bagaimana kita nak menjadi menguruskan anak-anak belajar di rumah. Sebab okey, sekarang kita share dulu dan say hi. Cikgu Zahari clear ya. Okey, mana kawan-kawan kita yang lain, mana kawan-kawan kita yang lain. Sebab dia topik hari ini topik yang saya kena buat research sebab kita tak pernah berhadapan dengan keadaan begini. Inilah new norm kan. Kena membaca kadang-kadang waktu-waktu begini kita pun hari dia pun tak tahu lah kan. Hari ni apa ni? Cikgu Zahari hari ni apa cikgu? Hari Isnin ke Selasa ke Rabu ni? Kita pun kadang sama aja kan. Kalau dulu kita ada hari Jumaat, pergi solat Jumaat, sekarang Jumaat pun kat rumah kan. Kita sama je sekarang ni. Okey, jadi boleh kita share lagi. Okey. Jadi hari ini topik saya adalah berkenaan dengan bagaimana tips belajar di rumah, okey? Dan kita nak cakap soal Selasa, betul? Cikgu, saya sekarang ni saya rasa semua mak ayah samalah. Kita kadang-kadang terpaksa buka. Betul ke hari ni apa bulan ke? Kita pun tak tahu bila kan kita tengok balik sebab sama, hari kita sama. Pagi, petang, siang, malam sama aja kan. Itu satu benda yang best. Okey, topik kita hari ini kepada kawan-kawan yang boleh kita lagi 4 orang saya sekarang 6 orang, lagi 4 orang saya akan share terus. Masuk dan share. Okey, insya-Allah hari ini satu ilmu yang saya buat research lah. Jadi saya yakin dan percaya bahawa bila bercakap soal praktikal, saya pun ada anak-anak yang berhadapan dengan situasi yang sama. Okey. Jadi bila bercakap saya buat mukadimah dulu sebelum saya nak ke topik yang kita nak cakap bagaimana mengurus. Okey, jadi topik kita ni berkaitan dengan ialah bila anak belajar kat rumah tu kita mungkin anggap ini sebagai macam homeschooling. Ini bukan homeschooling. Ini dah distant learning kan. Distant learning ni belajar cara jauh. Dan kita juga bukan seorang guru. Gurunya masih guru di sekolah. Kita macam facilitator sajalah ya. Sebab kita kena Cikgu Suryani, seorang lagi kaunselor daripada Putrajaya. Okey cikgu, sekarang kita meminjam ruang di Pusat Edu Pelancongan UTM. Kita akan bersiaran cikgu. Mungkin cikgu pun ada pengalaman, mungkin boleh share video ni dan saya membaca, buat research macam mana nak mengendalikan anak-anak dan konteks PKP ni lah. Okey, jadi saya ambil peringkat awal dulu. Untuk kawan-kawan kita kena memahami bahawa bercakap soal parenting ni mungkin saya yakin dan percaya bahawa satu ilmu yang tak didendang dan mungkin tidak ada pedagogi khas bercakap soal parents di Malaysia. Okey, Linda Musa, Waalaikumsalam, Cikgu Jinggo. Saya nak buat mukadimah ni bila bercakap soal parenting. Kenapa sekarang ni kita cakap soal keperluan kita untuk bercakap soal ilmu parenting, sebab kita punya tagline saya mudah je lah. Mendidik ni dia bukan dengan naluri tapi dengan ilmu. Sebab tu dia ada sebab tu bila kita berhadapan dengan anak yang besar kita melihat berbagai-bagai konflik, kadang-kadang berbagai-bagai keletah-keletah yang kadang-kadang terfikir di mana salah. Tapi saya nak bagi tahu kawan sekalian, saya bercakap soal anak, saya bercakap soal beginilah, buah tak akan gugur jauh dari pokok dia. Itu ajalah. Anak-anak kita ni sebenarnya dia duplicate apa yang berlaku pada apa yang dilihat. Sebab tu pada kawan-kawan yang melihat Stephen jelas umur the early childhood, the golden age umur 0 hingga 5 tahun, 6 tahun adalah waktu yang terbaik anak-anak dia menyedut dan melihat dan dia copy. Sebab itu apa yang anak-anak berlaku pada anak kita hari ini, mereka sedang menyalin balik apa yang mereka lihat. Jadi saya ada share balik kawan sekalian. Ada tiga fasa, 3 level bagaimana kadang-kadang kita inilah proses awal di mana
kemenjadian anak kita hari ini. Boleh kita mula share-share. Satu ialah pra-pernikahan. Pra-pernikahan ini sebenarnya impak daripada pernikahan itu. Bagaimana pra-pernikahan itu dia akan ada rentetan kepada kemenjadian anak. Kedua adalah pola asuhan. Sebagaimana saya cakap, seolah pola asuhan, saya repeat balik. Pola asuhan tu ada 4. Satu adalah parent-parent yang parent-parent yang tahu dan bertindak, tahu ilmu parenting dan bertindak. Kedua, parent-parent yang tahu tak bertindak. Ini masalah. Parent-parent yang tahu tak bertindak. Yang ketiga adalah parent-parent yang tak tahu tapi bertindak. Ini lagi bahaya. Parent-parent, Nur Syahidah, Waalaikumsalam. Khairina, Waalaikumsalam. Ya, insyaAllah kita akan hari ini lebih semangat lah. Saya pun semangat hari ini, kunci jam elok bangun awal lah. Nak kongsikan dengan kawan. Tapi yang ruang yang dibuka ni dekat mereka. Okey, berbalik pada karakter. Pola asuhan tadi, sebagai tahu ada karakter tu. Satu, pernikahan. Yang kedua, pola asuhan. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak. Satu ialah dengan cara tahu, bertindak. Tahu, tak bertindak. 3, tak tahu dan bertindak. Yang keempat, langsung buat. Tak tahu, langsung tak bertindak. Ini sebenarnya karakter-karakter di hujungnya dia akan ada impak. Sebab tu kita cakap soal hari ini, saya bagi kita mukadimahnya kawan-kawan sekalian, cakap soal begini ya. Anak kita ni dulu macam bola jatuh dan melantun. Dulu macam bola jatuh dan melantun. Sekarang anak kita macam kaca jatuh dan pecah. Itu ajalah. Rahim, Ramai, Waalaikumsalam. Ya, ramai saja. Okey, jadi kita masuk ke topik kita ya. Okey, saya ulang balik bahawa 4 karakter anak. Mungkin saya nantilah di hujung-hujung saya nak buat kuis lah. Siapa menang kuis saya nak bagi hadiah lah. Hadiahnya adalah buku. Itu luar biasa. Tunggu sebab saya akan ada akronim. Okey, jadi saya bagi tahu kawan sekalian, ada 3 faktor kenapa ketidakmenjadian ataupun menjadinya kita. Satu, pra-pernikahan. Kedua, pola asuhan. Yang ketiga ialah komunikasi kita bersama mereka. Sebab saya yakin dan percaya anak ini bukan satu tagline saya lah. Anak ini dia bukan punca masalah. Mereka adalah amanah sebagainya. Okey, kita terus kepada poin kita sekarang ni. Bagaimana untuk menguruskan anak belajar. Ini cerita dia cukup best. Sebab sekarang ni kita cakap soal seminggu, 2 minggu, 3 minggu dan seterusnya kita akan duduk dalam satu ruang. Ini dipanggil sebagai cabin fever lah. Cabin fever ni kita cabin. Tak boleh keluar kan? Tak boleh keluar. Saya pun belum keluar lagi rumah Belum keluar rumah lagi The cabin fever berlaku. Macam-macam istilah kita dengar. Anak-anak di kluster pun dengar. Dulu kita dengar kluster, sekolah kluster kan. Sekarang kluster pun dah ada macam kluster. Kluster berbagai-bagai lah. Kita itulah kluster apa lagi lepas ni. Dan kita dengar perkataan ninop, ninop. Apa lagi perkataan? Boleh kita share sikit apa perkataan? Waalaikumsalam Cikgu Jinggo. Pagi ni terbaik dengan motivasi. Yes, Tuan Kadir. Ya, insyaAllah. Okey, kita cakap. Saya lebih semangat lah. Okey, jadi hari ni kawan sekalian saya nak kongsi tips. Bagaimana kita nak malikan anak di rumah. Sebab situasinya kadang-kadang kita melihat bahawa ini yang akan terus dihadapan dan mungkin akan terus kita berhadapan. Sebab kita tengok pada negara-negara di luar, proses ini tidak semudah kita melihat untuk kembali melihat anak-anak kita ke sekolah. Itu bukan satu perkara yang mudah dengan apa. Tapi bagaimana? Okey, satu kita kena lihat bahawa anak-anak kita sekarang dia satu kena fahamkan dia mak ayah dia kena very positif dekat ni sebab mereka bukan bercuti, mereka belajar di sekolah dan mereka juga bukan homeschooling, mereka distance learning. Cikgunya masih lagi cikgu yang biasa, cuma kita di rumah ini sebagai facilitator. Okey, jadi macam mana kita nak aturkan? Apa yang saya kongsikan hari ini kawan-kawan sekalian? Saya nak kongsikan beberapa tips bagaimana kita nak mengatur jadual, bagaimana kita nak uruskan masa, bagaimana kita nak bercakap soal peranan kita. Okey, seorang lagi kaunselor kita daripada Cikgu Khairul Nizam daripada Ketua Majlis Guru Kaunseling Pulau Pinang. InsyaAllah Cikgu. Okey, satu saya bagi tahu kawan sekalian, bila cakap soal belajar ni, saya beritahu kawan sekalian, dia satu pada mak ayah saya nak buka mukadimah sebelum masuk bahawa belajar ini jangan terperangkap dengan perkataan A semata-mata. Sebab kita yakin dan percaya bahawa dunia tak pernah tanya di mana kita mula, dunia hanya menentukan keputusan. Jadi apa yang berlaku hari ini, kita kena bagi tahu anak-anak bahawa kalau di sekolah tu kita belajar dulu exam, kemudian dunia luar sekolah sedang belajar. Allah sedang mengajar kita ruang yang berbeza. Kita fahamkan anak. Walaupun kita tak sekolah, walaupun ini ruang kita, untuk itu peranan mak ayah kena amat-amat positif. Dia kena betul-betul positif. Bercakap soal perubahan anak-anak, saya yakin dan percaya. Satu tip yang saya nak kongsikan, menyuruh tanpa paksa lah. Menyuruh tanpa paksaan. Kita suruh anak belajar, menyuruh tanpa paksaan. Sebab saya nak share balik kawan sekalian, bercakap soal perubahan anak-anak ni, dia bukan perkara yang menarik. Yang menarik lah tak payah berubah. Anak-anak ni yang menarik ialah dia akan main game. Sepanjang hari itu yang menarik pada dia. Tapi
peranan tanggungjawab kita sebagai facilitator. Okey, sebagai saya ulang balik, tugas guru masih guru di sekolah, cuma ruang berbeza. Kita bukan guru, kita adalah facilitator. Konten belajar masih lagi pada guru sekolah. Mungkin dia masuk di ruang-ruang berbeza lah daripada handphone kita ataupun laptop sebagainya. Okey, jadi satu, bagaimana nak menyuruh anak belajar. Okey, jadi satu, tips saya ialah mak ayah kena positif dulu. Mak ayah kena gunakan ruang yang terbaik pada PKP ni, kena praktiskan 3P. 3P. Play, plan and pray together. Play, plan and pray together. Kita kena mulakan the new norm. Kita kena play. Kita kena menggunakan ruang yang terbaik untuk, sebab kadang-kadang kajian-kajian dibuat di luar negara, anak dah mula bosan sekarang, dah mula bosan dengan rutin. Dah mula ajar nak keluar. Sampai bila kan dia mula. Jadi mak ayah, satu, saya beritahu kena mulakan. P ialah play. Dia parents kena mula bercakap soal belajar dalam keadaan yang lebih kreatif. Belajar dalam keadaan kita kena ambil effort lah, kita kena ambil tanggungjawab. Sebab tu dikatakan kawan-kawan sekalian, 60% kemenjadian itu bukan berlaku di sekolah. 60% di rumah, 20% persekitaran, 20% ialah baru 60% di rumah, 20 sekolah, 20 persekitaran. Jadi cakap soal tanggungjawab pendidikan anak ni, walaupun di sekolah ataupun homeschooling ataupun apa saja, kita masih ada tanggungjawab. Jadi bagaimana nak menyuruhkan anak tanpa memaksa. Dia paksa ni macam biasalah. Paksa ni, saya nak share satu, mungkin kawan-kawan kita, ramai-ramai kaunselor, biasa dengan pandangan ni lah. Kita beli kura-kura, kita ketuk kura-kura, Cikgu Khairul. Kita ketuk, mengharap kura-kura keluar kepala. Kura-kura takkan keluar kepala. Betul. Semakin diketuk, kepalanya semakin dalam. Semakin ketuk, semakin dalam. Lepas tu, dalam cerita kura-kura ni, dia ambil lilin pasang kat depan tu. Bila pasang lilin kat depan tu, akhirnya lilin itu memberikan hangatan pada kura-kura. Bila ada hangatan, kura-kura itu keluarkan kepala tanpa diketuk. Bermaksud kawan-kawan sekalian, bercakap soal perubahan anak, suruh dia belajar ni, kita hangatkan emosi dia. Kita jangan paksa dia. Kita berikan dia kehangatan sebab menyuruh dengan emosi. Sebab tu buku yang saya baca semalam, ramai parent-parent yang connect dengan anak fizikal semata-mata, tapi tidak dengan emosi. Ni kita berhubung dengan mereka dengan fizikal. Fizikal ni pula kadang-kadang ada problem dia bila tidak, kita ada fizikal, fikiran tak ada, perasaan tak ada. Yang ni masalah kita. Jadi kita nak anak kita belajar dan sebagainya. Jadi kita ingat, kawan-kawan sekalian, play, plan and pray together. Kita kena mula berbincang, mula bercakap. Waktu yang terbaik ini, sebagai kawan-kawan sekalian, kita mula dengan 3T juga. Banyak akronim ni. Talk, time and touch. Talk, kita kena cakap dengan dia. Okey. Kita mulakan kongsikan. Ramai yang melihat. Boleh share. Okey, tips yang pertama untuk kita belajar. Satu, saya bagi tahu kawan sekalian, saya ada banyak tips-tips ni yang kita nak kongsikan. Kena buat research lah. Sebab benda-benda ni tak pernah berlaku kan. Kita pun tak pernah diajar untuk, tak pernah jemput bercakap soal bagaimana parent di rumah dalam keadaan yang anak duduk pagi, petang, siang, malam kan. Jadi saya pun buat research. Okey, Hajar Rogaya. Okey, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, satu, saya bagi tahu kawan sekalian, ini benda yang best. Okey, satu, ruang belajar lah. Sebenarnya saya bagi tahu kawan sekalian, ruang belajar yang terbaik. Satu, peranan mak ayah. Satu, tanggungjawabnya menyediakan tip pertama, menyediakan ruang belajar kepada anak-anak. Dan ruang belajar ni sebenarnya saya yakin dan percaya terbaiknya kita bincang lah. Sebab ruang belajar, sebab anak kita ni, tuan-tuan kena jelas, dia belajar ada 3 pattern. Anak yang visual, anak auditory dan anak kinestetik. Ketiga-tiga anak, sebab tu mak ayah ni, dia kena betul-betul faham pola teknik belajar anak-anak. Macam saya sendiri pun, sekarang tuan-tuan dengar kan, saya pasang muzik kan. Kita belajar, kita rasa kita lagi relax, lagi tenang. Sebab saya jenis orang yang begitu keadaan. Saya auditory, saya kena dengar muzik. Saya pula tak boleh duduk saja, kena itu kena faham. Dia ada anak yang visual, anak auditory, anak kinestetik. 3 aliran ini. Satu tips bagi tu pada kawan-kawan sekalian, sebelum saya masuk, saya cakap, pilihkan ruang belajar yang betul. Ruang belajar yang betul. Nur Azia, ruang belajar yang betul. Okey. Seterusnya saya nak share pada kawan-kawan sekalian, kita buat yang kedua. Satu, ruang belajar. Ruang belajar ni saya bagi tahu kawan sekalian, elakkan gangguan. Terutamanya macam
anak-anak visual, auditory kinesthetic, semuanya ada gangguan-gangguan berbeza. Anak-anak visual dia terganggu dengan orang lalu lalang. Orang lalu dia akan tengok. Orang auditory dia akan terganggu dengan bunyi-bunyian. Anak kinesthetic dia akan terganggu dengan benda yang bergerak. Jadi kawan-kawan sekalian, kita pastikan ruang itu ruang yang terbaik untuk dia duduk, dia belajar, dan satu, jangan paksa dia belajar. Baik dia memilih, sebab tu bercakap soal belajar ni dia kena 3C lah, choice, chance and change. Bagi tu anak, hidup adalah pilihan dia. Apa yang akan berlaku depan ni pilihan dia. Satu, saya gunakan. Okey, yang kedua. Ni yang best ni. Satu, okey apa dia? Nombor aja satu ialah sediakan tempat belajar. Okey, sebelum saya masuk ke topik-topik lain, sediakan tempat belajar dulu. Yang kedua, kita buat jadual harian anak-anak. Okay, cara buat jadual begini. Saya nak kongsikan. Cara buat jadual, saya gunakan the 4D model. 4D. Okey, kawan sekalian. Kalau muzik sekuat, saya pelan sikit lah. Okey, boleh share pertama. Mak ayah, pertama adalah tempat belajar kena betul-betul anak boleh fokus. Nak fokus, saya akan share nanti. Okey, betul. Belajar gangguan. Okey. Tak boleh. Okey, satu lagi Siti Salwa, anak juga gangguan. Ini satu benda yang paling best lah saya nak share gangguan anak-anak masa belajar. Ni selain untuk belajar, anak-anak dia akan pegang phone kita. Kadang-kadang stopkan, tutup notification. Tutup notification sebab bila kita nak anak belajar tiba dia ialah kalau ada tak semua anak ada handphone sendiri, tak semua ada anak laptop sendiri. Kadang-kadang dipinjam pada mak ayah pada waktu inilah saya bagi tahu mak dan ayah. Kadang-kadang kita pun work at home. Kita pun nak pakai benda phone tu. Kadang-kadang kita pun nak pakai laptop. Work at home kan. Kita pun, tapi itulah. Sebab tu kita kena buat jadual. Saya akan share. Jadi, di antara gangguan yang paling besar ialah bila dia pegang handphone, tutup notification, tutup TV sebab kita ada ramai adik-beradik kat rumah, tutup TV, tutup radio dan kita kena tangguhlah apa-apa aktiviti sebab fokus belajar. Okey, cara dia begini. Okey, kawan sekalian. Okey. Buat jadual. Okey, buat jadual. Okey, saya kongsikan satu tempat belajar. Okey. Kedua, 4D. 4D ni macam ni. Kita bayangkan semua adik-beradik duduk. We plan together. Play, plan and pray. Sekarang kita merancang aktiviti keluarga. Sekarang kita buat jadual. Sebab ada mak, ada ayah, ada kakak, ada adik-beradik beberapa orang. Okey, sekarang satu kita bercakap soal 4D. 4D ni satu kata kotak. Saya nak share kawan sekalian. Satu method bagaimana kita menguruskan kita punya time management kita buat jadual. Okey, kita buat jadual. Di kotak D yang pertama ialah do it now. Tulis do it now. Do it now ini ialah dekat sini. Do it now ini apakah perkara-perkara yang kita mesti buat sekarang. Okey, kita buat 4D. Yang kedua ialah do it later. Kita buat kemudian. Kita kena pasti adik do it later ni adalah perkara yang boleh diuruskan kemudian. Contoh, kita nak pastikan anak belajar keadaan solid. Do it later. Dan seterusnya adalah do it next. Do it next adalah buat kemudian. Selepas habis keutamaan. Dan seterusnya Anis adalah delayed. Okey, kita macam ni. Sebab sekarang ni problemnya ialah bila mana kita tidak buat jadual. Kita pertama mak ayah kita buat jadual. Ayah nak buat ini pukul apa, susun. Semua orang-orang ada ruang dan belajar. Okey, sekarang kita buat the 4D. Saya ulang balik, the time management. Paling penting time management. Satu, saya ulang balik. Do it now ialah perkara yang kita mesti buat sekarang. Kita gunakan satu sistem. Mungkin kawan-kawan sekarang pernah dengar tak teknik Pomodoro. Pomodoro ni, saya nak share satu kaedah. Cuba tengok. Pomodoro ni, dia macam pakai timer. Dia belajar 25 minit. Dia akan bangun, bunyi, 5 minit, dia stop. Pada masa stop itulah dia akan uruskan aktiviti-aktiviti yang do it later. Do it later ni buat kemudian. Contoh macam tengah-tengah nak study, masa tu phone bunyi, masa nak study tiba-tiba adik ganti lampin. Kadang-kadang kita kena delegate juga sebab anak-anak kita kadang-kadang tak fokus. Tak fokus sebab kadang-kadang pada waktu inilah radio bunyi, pada waktu notification bunyi, pada waktu inilah SMS bunyi. Sebab tu saya bagi tahu jauhkan dia daripada gadget-gadget sebagainya. Do it now, do it later, do it next. Next ini adalah buat kemudian. Nafizah buat kemudian. Contoh macam nak tengok movie ke, contoh macam bila dah habis
PKP ni, keutamaan anak, kontak besar, kontak anak nak balik ambil EPSR. Jangan nak balik kampung, ialah duit, next, buat kemudian. Bercuti, next kemudian. Nak pergi shopping-shopping, next kemudian. Sebab kita nak fokus betul-betul. Dan akhir sekali ialah duit, letter ialah jangan buat. Jadi kawan sekalian, satu, saya share balik ruang belajar. Kedua ialah kita gunakan time management. Kita aturkan time management, buat jadual dan gunakan teknik Pomodoro. Pomodoro ni ejaannya Pomodoro saya rasa dekat app semua ada lah. Di mana kita belajar untuk fokus, betul-betul fokus. Okey, Fazul, Pomodoro teknik. Ayah dapat kan? Ayah dapat Pomodoro teknik. Teknik itu sebenarnya dia guna timer 25 minit, duduk fokus betul-betul. Kita elakkan gangguan bunyi. Okey, kita pergilah. Kita buat tegangan sikit, nak jawab phone ke, nak duduk balik. 20 minit. Okey, begitu keadaan sampai kali ketiga kita rehat lama sikit. Boleh teknik ni. Okey, yang ketiga saya bagi tahu buat timer sudah, jadual sudah. Okey, yang kelima, okey, saya bagi tahu kawan, pilih waktu yang tepat. Nak belajar ini, pilih waktu yang tepat. Sebab kadang-kadang saya bagi tahu kawan, nak belajar ni, saya bagi tahu waktu sekarang lah. Waktu sekarang cukup. Perkara yang paling penting saya nak bagi tahu kawan sekalian, bila belajar ni kita kena kawal tidur anak lah. Kawal tidur anak. Sebab kadang-kadang cikgu-cikgu pun cakap berterang lah. Hari ni kelas anak saya pukul 9. Pukul 9 tu dia tidur lagi sebab sahur tadi dia dah mula silap. Okey, cikgu dah mula panggil-panggil dekat phone. Dah balik. Cikgu pun ada style sendiri lah manggil anak kita. Saya pun pukul 9. Sekarang itulah maksudnya tidur, kita buat jadual. Saya sendiri pun diuji hari ni. Anak tak ke kelas. Kelasnya pukul 9 tapi tak ke kelas sebab tertidur. Okey, jadi kawan sekalian, jadi waktu inilah kita kena betul-betul lebih berdisiplin sebagainya. Okey, jadi saya cakap soal seterusnya sebagai kawan sekalian. Ingat saya share balik ada apa tadi? Ada 4 tadi. 1, gunakan ruang belajar yang betul. Pastikan ruang belajar yang betul. Yang kedua, guna timer. Timer ni ialah macam sebagai teknik Pomodoro tadi sebab kita nak pastikan anak kita fokus belajar. Yang ketiga ialah buat jadual waktu yang betul-betul menggunakan teknik 4D. Saya ulang balik 4D. Betul lah Rahim. Saya cakap betul, anak tidur ni, sebab tu sekarang ni kadang-kadang kita pun, saya sendiri pun lah, saya yakin semua parent-parent pun sama lah. Kita punya jadual tidur pun kadang-kadang tak tentu kan. Kadang-kadang waktu tidur, tak tidur, kita tidur kan. Saya pun, pada masa ni lah mula macam-macam kan. Jadi mak ayah, kita kena, betul tak? Nadia, kita dah mula, ayah, okey, mak tak kawal, dia senang mudah je lah. Saya cakap, nak kawal tidur ni sebenarnya matikan wifi je lah. Saya dah mula praktiskan masa PKP sebelum Ramadan. Pada pukul 11.30, off wifi. Maka wifi tak ada, tidurlah semua kan. Kita pun kadang, wifi. Wifi juga yang terbaik letak tempat kita boleh kawal lah. Bila letak wifi tempat tak boleh kawal tu, satu masalah juga. Okey, seterusnya ialah tidur cukup. Saya beritahu. Okey, dan sekarang saya nak share tips seterusnya. Tips simple je tu. Okey, jadi kawan sekalian, suasana belajar. Okey. Jadi satu lagi saya nak share satu benda yang best. Sebelum saya nak mulakan, satu teknik yang paling best. Okey, tuan-tuan boleh tuliskan teknik ni, nama teknik mikir. Mikir ni biasalah saya buat akronim, satu mikir. Sebab untuk pengetahuan semua, saya yakin dan percaya bahawa satu kefahaman yang mudah lah. Bila soal belajar ni, saya beritahu tuan-tuan kena memahami satu pattern anak-anak. Dia berbeza-beza macam saya pun, sebab bila kita nak earn sesuatu, kita nak earn satu, earn. Di atas earn ialah excellent. Atas excellent adalah easy. Atas easy adalah enjoy. Saya nak kongsikan kawan sekalian. Saya nak kongsikan perkataan ini. Enjoy, easy, excellent, we earn something. Kita nak anak kita belajar sesuatu di hujung dia, we earn something, kita kena mulakan dengan enjoy. Sebab tu saya beritahu kawan sekalian, problem kepada mak ayah, saya sendirilah, bila kita sistem pola komunikasi kita, sebab tu dikatakan ada lima pattern nak suruh anak-anak belajar ni. Satu, anak-anak kita akan berubah kerana suka berubah.
Anak-anak kita akan berubah setelah dapat nasihat. Anak-anak kita akan berubah setelah dia berubah bila ada reward. Anak kita berubah bila ada ancaman. Anak kita berubah bila ada punishment. Jadi jangan sampai anak kita belajar dalam keadaan yang punishment. Kalau saya ulang balik kawan sekalian. Bercakap soal kita masuk ke fasa seterusnya. Fasa pertama, saya yakin kita dah ada tempat belajar. Jadual dah ada. Timer, Pomodoro. Pilih waktu yang tepat dan juga tidak cukup. Sekarang, persediaan emosi pula. Okey, emosi ni begini. Saya ulang balik. Okey. Emosi. Okey, kawan cikgu Zahari kita nak anak earn something. Kita nak anak kita belajar. Mungkin ruangnya berbeza. Di atas earn ialah excellent. Atas excellent ialah easy. Atas excellent ialah enjoy. Sebab tu mak ayah, dalam konteks apa sekalipun, belajar ini haruslah dia enjoy. Dia mesti enjoy. Dia mesti enjoy. Sebab kalau kita menyuruh anak dengan yang kelima tadi, maka saya beritahu kawan sekalian, bila punishment, anak kita seakan-akan kita melayan anak ni macam radio rosak. Macam mana radio rosak? Radio rosak ni kalau radio rosak, tak keluar suara kita ketuk. TV tak keluar gambar kita ketuk. Jadi kawan sekalian, sekarang ni ada banyak istilah-istilah yang menakutkan soal emosi anak-anak ni. Dia ada istilah, sekarang ni keluarlah istilah apa? Saya baru dengar, baru ni perkataan lost child. Lost child ni anak yang hilang. Anak depan mata tapi dia hilang. Anak depan mata tapi dia tak ada. Sebab dia bila mana kita sentuh dia dengan fizikal tapi tanpa emosi. Apatah lagi kalau kita sentuh mereka secara fizikal tapi fikiran tak ada, perasaan tak ada. Sebab kita cakap soal kemenjadian. Soal mereka akan berhadapan dengan kita dan kita. Okey kawan sekalian. Jadi bagaimana soal emosi, sebagaimana saya katakan, saya nak repeat balik apa yang saya cakap minggu lepas. Saya beritahu kawan sekalian, menyuruh berurusan dengan anak, dia kena connect emosi. Sebab seorang nak belajar, satu, saya beritahu kawan sekalian, saya ulang balik. Kita kena jadi rakan pendamping yang amat-amat hebat. Rakan pendamping yang amat-amat hebat pada anak-anak. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, the hot balloon naik bukan disebabkan oleh dia nak naikkan hot balloon, dia mesti pasang api kat tengah dia. Dia mesti ada kehangatan emosi dekat tengah tu. Panaskan hot balloon baru dia naik. Anak-anak pun sama. Jadi mak ayah pada hari ni kita kawal mulut, kawal mata, kawal telinga. Itu tiga area ni ruang komunikasi kita. Bercakap dengan mereka, suruh belajar. Jangan dengan doish, marah dan perintah, marah perintah. Bila marah dan perintah, mereka akan duduk tempat belajar. Mereka akan stres. Nak stres macam nak belajar. Kawan sekalian. Jadi kepada kawan sekalian, saya nak mulakan satu akronim sebelum, namanya lah Gembira. Okey, boleh standby. Okey, nasihat. Okey, Steven Chan. Okey. Okey, Gembira. Okey, satu, anak-anak kita dah belajar. Dah ada tempat belajar. Jadual kena praktis. Saya pun buat jadual. Sekarang ni memanglah kita pagi kita buat jadual. Okey, tempat belajar tidak cukup. Okey. Dan saya ulang balik, kita bukan seorang guru, kita adalah fasilitator di rumah. Cikgunya masih cikgu di sekolah. Cuma ruang cikgu bagi bahan tu berbeza-beza. Yang sebagai kita kawan sekalian. Jadi sekarang macam mana? Gembira. Gembira. Okey, siapa ada soalan bertanya saya berkaitan dengan parenting, saya yakin dan percaya. Kita ada setengah jam lagi, insyaAllah. Topik ni topik yang interesting. Tapi saya akan lebar-lebarkan sikit kepada kefahaman-kefahaman lain. Ya. Okey, G yang pertama, bila anak kita dah mula... anak kita dah bosan sekarang. Dah bosan. Sekarang apa yang kita nak buat sekarang ni ialah kita mula... G ialah gerak. Kita mula bergerak. Bila anak habis, bila sampai time tu kita kena mula bergerak. Buat senaman ringan sebagainya. Sebab kita nak menukar environment, melihat pemandangan, kita kena ajar anak bergerak. Okey, satu saya beritahu, bila soal pergerakan ni, mak ayah juga dia kena kreatif sekarang ni. Dan saya nak share beberapa modul yang best lah. Okey, sekarang ni saya mula nak share dalam buku ni. Ni dia. Okey, satu begini. Kita nak anak belajar satu topik. Okey, saya ambil satu topik kat sini. Okey, topik kat sini. Okey, nama aktiviti yang saya nak share kat sini ialah, namanya ialah tebak-tebak. Okey, tebak-tebak. Okey, tebak-tebak ni di mana anak-anak kita belajar dalam suasana yang berbeza, yang gembira. Dia kena bergerak. Satu, kita cakap soal kita, contohnya kita ada 5, 2, 3, 6 ahli keluarga anaknya belajar. Okey, kita buat macam ni. Boleh ingat Kita bagi dia subjek untuk dia belajar.
Contohnya, sebagai contoh, subjek belajar. Semua orang baca subjek yang sama. Sebagai contoh, semua orang belajar subjek yang sama. Okey, belajar. Okey, dia baca. Dia baca, semua baca. Lepas tu, saya bagi tahu kawan-kawan sekalian, sekarang kita akan main game. Kita akan gunakan pendekatan reward base. Macam mana reward ini menjadikan anak kita lebih fokus, anak kita lebih ingat, anak kita lebih seronok belajar. Okey, sebagai itu, enjoy, easy, excellent, earn. Kalau tak enjoy, tak easy. Kita pun macam tu. Tak enjoy, tak easy. Bila tak easy, dia tak akan excellent. Dia tidak akan ada daya, tak kreatif, apa tak lagi nak earn. Jadi kawan sekalian, saya petik buku-buku ni. Nanti buku ni saya akan bagi hadiah. Ya, insyaAllah. Buku ni saya akan bagi. Okey. Bila anak kita dah membaca topik. Okey, sekarang kita bagi satu rule, undang-undang. Sekarang kita akan main game teka-teka. Bagi dia hadiah. Hadiah. Mungkin kalau dekat rumah tu ada gula-gula, bagi setiap orang 5 biji gula-gula. 5 biji gula-gula. Dan sekarang kita akan main teka-teka. Teka apa? Teka bahan yang dia baca. Siapa yang betul? Gula-gula. Dia main A dan B. Kakak dan adik dan ayah sebagai mak main sekali. Kita main awesome. Okey. Batu, air, burung. Okey. Batu, air, burung. Okey. Siapa yang menang? Dia akan tanya soalan. Okey. Kalau soalan betul, dia jawab betul, gula-gulanya diberikan pada dia. Kalau jawapannya salah, kita ambil gula-gula dia. Faham tak? Ini reward base. Contoh macam hari ini sedang belajar tentang, contoh teknik sejarah lah ya. Kedatangan Portugis di Melaka. Semua baca buku sejarah tu. Baca. Okey, sekarang kita berpasangan-pasangan. Ayah, mak ada berpasangan. Okey, sekarang kita main awesome. Okey, contoh teka. Betul, bagi. Kita tengok. Kalau kita nak, kalau siapa yang dapat gula-gula banyak, bermaksud dia membaca banyak. Kawan sekalian. Kita nak, jadi saya pernah buat satu ujian yang dahsyat lah. Kita baca bagi duit shilling terus. Dulu. Suruh baca benda yang berat sikit lah. Jadi anak dia fokus sebab di hujung dia nakkan reward tu. Sebab tu saya bagi tahu kawan sekalian, dia reward base ni, reward ini, jangan abaikan faktor reward. Sebab tu anak-anak kita, saya ulang balik, dia tergerak dengan perkataan reward. Reward base. Dr. Amir Haris, kita menonton. Sekarang kita di ruang ini, Cikgu Amir berkongsi macam mana tips menguruskan anak di rumah. Sekarang saya masuk dalam konteks reward base. Kita nak gerak sikit. Sebab anak kita dah stres, duduk, dah fokus tadi. Okey, G pertama bergerak. Okey, jadi saya ulang balik. Satu modul yang sini saya nak share ialah kita saya ulang balik, suruh anak membaca apa-apa subjek. Okey, boleh komen sikit. Saya nak tahu kalau faham, boleh jelas, boleh repeat balik. Nanti saya akan bagi buku ni. Buku ni tulisan saya sendiri, Cikgu Jinggo. Dan saya adalah di antara 3 buah buku. Alhamdulillah, buku-buku saya ni adalah semua buku-buku berkaitan dengan bergerak. Macam mana nak gerak kan. Okey, kawan sekalian. Okey, jadi bila dah ada soalan, kita main random, main awesome. Siapa yang menang, dia bagi soalan. Okey? Kalau orang jawab betul, gulu-gulunya bergerak. Salah, gulu jalan. Dia pergi pada orang lain. Pergi sampai kalau 5 gulu-gula, dia akan jawab 5 soalan. Kawan-kawan sekarang, bayangkan Wan Kadir, anak-anak kita, saya yakin mak, ayah, tolong praktiskan. Itu satu. Yang kedua saya akan share. Yang kedua, kita akan share modul lagi. Okey, yang kedua, saya yakin tuan-tuan anak kita ambil EPSR P3, cuba gunakan edu game. Sebab kita kena betul-betul, mak ayah sekarang kena kreatif. Kita kena jadi facilitator sekarang ni. Kita kena betul-betul jadi orang lain lah sekarang ni. Sebab dulu mungkin kita tak ada masa. Sebab tu saya bagi tahu kawan sekalian, dia mak ayah ni dulu kita sibuk kan. Kita sibuk ada 3 karakter mak ayah dulu. Satu, mak ayah yang escapism, menyerahkan anak-anak pada orang lain. Kedua, mak ayah mencari masa. Mana masa aku ada? Sejam, 2 jam. Yang ketiga, mak ayah susun jadual semula. Ini soal time management mak ayah. Bila bercakap soal anak-anak. 3. Satu, mak ayah yang escapism, menyerahkan anak-anak pada orang lain. Saya kawan sekalian, kemenjadian anak-anak, jangan escape pada orang lain. Yang kedua, mak ayah yang mencari masa. Mana Abi ada masa ni kan? Cari masa sejam, 2 jam. Yang ketiga, mak ayah susun sebelum jadual.
Okey, waalaikumsalam. Yes. Okey, jadi saya share buku ni. Okey, jelas ya. Faizul, boleh share balik. Faizul, siapa yang faham? Siapa yang faham, saya akan bagi hadiah ni. Kali ni saya ada buku. Bagi hadiah, senang sikit. Reward base untuk sama kita melihat. Okey, Edugame. Edugame, UPSR. Kita sama-sama lah. Kita bayangkan hari ni jadual kita. Semua kita akan main game UPSR. Semua baca buku UPSR. Jadi kita bayangkan, permainan ni, satu game ni ialah 15 minit, kita lepas tu duduk balik. Jadi game yang kedua, insyaAllah, satu nak gembira ni, gembira satu ialah gerak. Yang kedua saya nak share tebak. Okey, sekarang kita main game matematik pula. Okey, sekejap saya buka game matematik. Ni best. Dia macam ni. Ni matematik. Saya boleh share sikit. Ni saya ambil gambar macam ni. Mungkin nampak tak? Matematik. Okey, matematik okey macam ni. Okey, nampak tak? Okey. Jadi mak ayah dia buat kotak, saya kena berdirilah. Kotak. Apa jadi kotak. Dalam ni ada nombor-nombor berbeza-beza. Semua nombor-nombor beza. Saya kena bangunlah ya. Okey. Jadi tepi ni ialah campur, tolak, kali, bahagi macam tu. Campur jadi. Anak-anak dia akan macam ni. Sekarang kita ajar anak kita matematik kan. Kita nak gerak sekarang ni. Okey. Dia kotak ini kita boleh pilih tulis apa-apa nombor. Jadi anak bagi tahu anak. Abina, ayah nak siapa-siapa yang dapat sampai ke sini nombor 10 misalnya. Anak kita akan masuk kotak demi kotak mengambil kira di sini ialah campur, tolak, kali, bahagi. Contoh macam kita nak nombor 10. 1. Okey. 1 kali 3, tolak 1, contoh begitu. Di hujungnya adalah 10. Jadi kita bayangkan anak-anak kita secara automatik dia akan belajar mathematics. Okey? Contoh begini. Dia masuk, saya ulang balik. Macam mana kita nak gerak tadi. Masuk, pilih mana-mana nombor barisan pertama. Lepas tu, lorong demi lorong. Kalau tak ada lorong, okey. Nombor-nombor, ambil kira. Campur, tolak, kali, bahagi. Ni juga. Dan paling penting, mak ayah. Okey. Okey, jadi jelas ya? Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi dua Edugame. Ketiga, saya bagi tahu teknik gembira. Okey, jadi macam mana Zainal, okey. Yang okey. Satu, G ialah gembira. Mak ayah dah belajar, okey. Yang kedua, G, gembira. Okey, esok insya-Allah saya akan share lagi buku ni. Okey, dah 2 game kan. Satu, kita nak mak ayah kena kreativiti, kena amat kreatif sekarang ni. Sebab kajian-kajian dibuat di France sendiri pun anak-anak dah bosan kan. Saya sendiri pun anak dah bosan. Kita tengok pun kadang ya Allah Tuhanku. Okey, jadi G ialah gerak, E ialah emosi. Pada waktu ini saya yakin dan percaya mak ayah betul-betul kena bercakap soal anak-anak, kena fahamkan anak dan waktu yang terbaik untuk self management anak-anak sendirilah. Saya bagi tahu kawan sekalian bahawa kita kena bercakap bahawa ini ialah ruang kita diuji dan kita kena fahamkan mereka bahawa kalau di sekolah tu kita belajar dulu exam, kemudian dunia luar sekolah ini ialah kita sedang diuji. Fahamkan anak-anak soal emosi, mungkin anak-anak nak jumpa kawan-kawan, kita bukalah ruang, kita buka ruang untuk dia berkomunikasi dengan kawan selama ni. Mereka terbatas, mereka nak jumpa kawan-kawan, nak sema. Kita kena fahamkan mereka bahawa ruang sudah berbeza sekarang. Okey, buka ruang. Jadi seterusnya sebagai itu gembira. Tadi gerak dah sudah, emosi. Mak ayah sendiri pun kena beremosi yang positif. Sebagai tahu emosi yang positif. Sebab cerita dia mudah. Bercakap soal emosi ni sebagai, saya nak kongsikan the idea macam mana 5P. 5P ini mempengaruhi emosi anak-anak. Okey, boleh share. 5P mempengaruhi emosi. P yang pertama ialah, kawan-kawan sekalian, start from now dan seterusnya. P pertama, semua anak-anak mahukan penerimaan. Dia nak diterima. Dia mahu diterima. Jangan banding-bandingkan dia dengan orang lain. Kenapa engkau boleh? Kenapa akak boleh? Kenapa? Kalau ada 4 orang adik-beradik, 4 cara berbeza, 4 orang anak, 4 pola berbeza, kawan sekalian. Saya yakin dia 4. Jadi P yang pertama, sikit emosinya, stop labeling. Jangan bandingkan anak-anak. Okey, P yang kedua ialah penerimaan. Terima mereka seadanya. P pertama, P kedua, persetujuan.
Bila bercakap dengan anak-anak, saya kira percaya kawan-kawan sekalian, dia kena banyakkan listen. Dia kena banyakkan listen, dia kena banyak mendengar. Sebab tu ada kajian-kajian dibuat. Berapa ramai mak ayah hari ni yang fizikalnya ada, fikiran tak ada, perasaan tak ada. Jadi pada mula hari ni saya ulang balik kawan sekalian, ramai kawan-kawan cikgu-cikgu masuk ni, kita kena P pertama penerimaan, P2 persetujuan, P ketiga ialah penghargaan. Okey, reward base. Jadi pada waktu-waktu ini mak ayah kita kena memainkan sentimen reward base. Reward ini sebenarnya adalah gamification. Bagaimana pengaruh reward menjadikan manusia teranjak. Nah, kadang-kadang tengok macam kita pergi Petronas. Dulu kita bagi cards, dapat apa? Dapat point. Point itulah reward. Anak-anak pun sama. Macam saya main game gula-gula tadi, reward base. Anak-anak tergerak dengan reward. Berikan dia penghargaan. Penghargaan ada 3 jenis penghargaan. Segi emosinya. Anak-anak visual, dia suka penghargaan dari segi benda. Kecil-kecil cukup. Anak-anak auditory, dia suka kata-kata. Mak ayah bercakap benda-benda yang positif untuk anak, buat affirmation. Yang ketiga, anak kinestetik, dia mau dipeluk. Jadi kalau sekalian, segi emosinya, penerimaan, setujuan penghargaan. P yang keempat ialah pelayanan. Layan mereka seadanya. Kita bukan komando, command and do. Mereka ialah manusia kecil. Sebab tu dikatakan dulu anak kita macam bola, jatuh dan melantui. Sekarang anak kita macam kaca, jatuh dan pecah. Sekarang tengok. Jadi sebab tu bila anak bermasalah, dia very typical. Bila anak masalah, selalu kita lihat pada masalah. Kita tak lihat pada punca. Sebab kawan-kawan sekalian, saya yakin bahawa tidak ada orang gagal. Gagal itu prosesnya. Anak-anak gagal, kita yang gagal. Prosesnya. Seterusnya ialah penghormatan. Hormat mereka. Jadi, G yang pertama kita dah share tadi. InsyaAllah pada minggu seterusnya, saya akan share lagi. InsyaAllah, the gamification. Kita kena G untuk gembira. Gembira ni melengkapkan perkataan apa tadi? Siapa boleh share dengan saya? Saya nak bagi hadiah ni. Siapa boleh share dengan saya? Apakah itu 4E? Apa itu 4E? Cepat sikit. Sebelum saya pindah. Apakah itu 4E? Nanti saya akan nak bagi buku. Ini buku ni, ini buku khas untuk EduGame. Okey, buku EduGame kat sini. Saya nak bagi hadiah. Okey, apakah itu 4E? Cikgu, 4E apa dia? Kita nak cakap soal sekarang. InsyaAllah saya akan keluarkan buku khas untuk gamification. Waktu COVID ni lah. Okey, jadi saya cakap, kita cakap soal enjoy, easy, excellent, we earn something. Nak tak nak, mau tak mau, hari ni mak ayah kita kena kurangkan konflik. Di rumah, belajar di rumah, kurangkan konflik. Jadi nak kurangkan konflik, saya share semula formula yang paling best ni. M campur G campur O hujung C. C lah konflik. Jadi sebagai tahu pada kawan sekalian, gerak. Wow, hebat Wan Kadir. Okey, bila bercakap soal konflik, sebab anda nak belajar merangkumi elakkan konflik. Sebab tu musuh utama anak-anak melihat konflik dia dan kita. M campur G campur O hujung C. Tulis Wan Kadir, rajin. M campur C, M campur G campur O hujung C. Kita kena pastikan emosi anak-anak betul-betul stabil ni. Sebab sekarang ni dia dah stres. Dah bila kadang-kadang saya yakin dan percaya kalau silap raya pun di rumah kan. Anak stres, emosi, gerak G, emosi. M, the main character. Jom Fila. Ya, geng-geng Putrajaya dah masuk. Geng Putrajaya. Okey, cikgu. Cikgu Zurani tak boleh balik Kelantan lah ya. Tak boleh balik Kelantan pula tahun ni. Okey, jadi sekarang ni M, the main character. Perangai mak-mak ayah tak sama. Kita tak sama karakter. Okey, tetapi dalam rumah tu kita dicantumkan oleh G. G ialah goal, matlamat yang sama. Bila mana kita berbeza goal, dia akan berlaku O. O tu apa dia? Obstacle. Bila berlaku obstacle, hujung konflik. Macam mana anak nak belajar at home? Sekarang ni saya ulang balik. Ini bukannya homeschooling. Homeschooling mak ayah cikgu. Ini distance learning. Mak ayah bukan cikgu. Cikgu masih lagi cikgu di sekolah kan? Okey, Jun. Wow, untuk belajar UPSR saja. Okey, Jun nanti kita bagi inbox, kita akan jawab. Okey, jadi saya ulang balik. M campur G campur O C. M adalah the main character, G adalah goal. Jadi pada ayah-ayah, terutamanya ayah, kita sebagai EO, sebagai pentadbir rumah ni, saya kira percaya, kita waktu inilah, kita kena samakan matlamat kita dengan anak-anak. Kalau dia rasa, Abi, nak belajar dekat sudut sana lah, biarkan dia pilih tempat. Waktu dikatakan, bila kita matlamat tak sama, bila matlamat tak sama saja, automatik dia akan berlaku O. O tu apa dia? Obstacle. Tuan-tuan, saya lelaki dah percaya analogi ni mudah. Macam kita tengok TV kan, tengok TV, Astro, ada 5 adik tengok TV, channel berbeza-beza.
Bila mana seorang nak tengok Gegar Vaganza, seorang nak tengok K-pop, seorang nak tengok wrestling sebagainya, tiba matlamat tak sama. Apa yang hilang? Automatik yang akan hilang adalah remote control. Bermaksud kawan sekalian, saya yakin dan percaya, elakkan konflik. Elakkan konflik. Tarik nafas, Allah bagi kita ruang yang cukup-cukup berbeza hari ini. Kita mengawal emosi diri sendirilah. G lah gerak dah emosi. Kita kena mak ayah, kita kena rendahkan ego kita. Mak-mak, ini ruang yang berbeza. Tak boleh lagi banyak masa me time lah. Kita dah beritahu tadi, buat jadual. Ini masa mak nak work at home. Ayah, anak, kadang-kadang kita berkonflik. Merebut handphone, merebut ruang juga. Merebut ruang, merebut channel TV. Kita kena buat jadual, bincang, play, plan and pray. Masa bila? Kalau saya, itulah perkara pelik. Sekarang dah jadi ramai mak ayah-ayah jadi tok imam tarawih kan. Dah habis solat, inilah masa kita untuk merancang what's next. Matlamat keluarga, matlamat. Jadi kalau buku saya tulis ni, luar biasa buku ni. Dia kata apa? Saya nak salin sikit. Bukunya ialah jangan memberi target lah. Pada mak ayah pada hari ni, jangan memberi target kita, target dia. Jangan beri target. Bila bagi target ni, ya Allah Tuhan kau, ayah nak kau gini-gini, Allah anak kita. Jadi waktu ini tuan-tuan bayangkanlah, target anak tentukan atas nasihat kita. Dia macam main bola. Main bola ni dalam tiang kita ni duduk tepi padang. Okey, jadi kawan sekalian, jadi kita jelaskan. Okey, Wan Kadir. Okey. Tak apa. Okey, Rozami bagi mesej. Okey, satu, gembira. Kita nak gembira. Sebab saya yakin bila gembira saja, sebab tu saya baca banyaklah saya buat. Banyak negara-negara luar sekarang dah mula, kita punya connect dah mula. Exam tak ada. Bukan sekadar Malaysia, banyak nak gunakan pendekatan gamification, macam mana psikometrik nak digunakan, sebab nak mengeluarkan, mereka mentafsir. Sebab dia mudah aja tuan-tuan. Nak tengok anak kita punya karakter ni, dua tempat. Masa dia marah, masa dia main. Masa marah, masa main. Masa marah tu true karakter keluar, masa main true karakter keluar. Jadi mak ayah, waktu ini saya ulang balik, kita kena amat kreatif. Untuk itu, ni dah selesai. G selesai, E selesai. Okey, ada masa lagi 10 minit. Wow. Cikgu Nur Hafida, orang hebat di Putrajaya. Macam mana Putrajaya sekarang ni? Saya yakin Putrajaya masih zon merah kan? Oh iya ke? Zon merah kan zon hijau. Okey. Dan seterusnya ialah makan minum lah kawan sekalian. Saya yakin peranan mak ayah untuk anak-anak belajar di rumah, gembira. GEM. M ialah makan dan minum. Sekarang bukan waktu makan, bukan waktu minum. Tapi saya bagi tuan-tuan sekalian, kita boleh tanyakan kawan. Kita nak pastikan anak-anak kadang-kadang dia makan makanan yang tak selesa waktu berbuka. Inilah mula-mula lah. Kita nak anak fokus. Dia cedik-berit. Contoh, cedik-berit, makan tak sesuai, mengantuk tak sesuai. Jadi pastikan mak ayah dapatkan makan dan minum sahur. Ini saya bagi tip lah. Saya pun, yalah, benda yang tak buat lah, kita buat lah. Kita selama ni okey lah, kita dah terhad sekarang ni, bangun sahur yang terbaik, solat terbaik, kita makan dan minum. GEMB. Ni paling best sekali. Mak ayah, kita nak pastikan anak belajar di rumah, waktu yang terbaik. Sipu hebat. Okey, siapa boleh salin waktu yang hebat? Ialah gembira, nak gembira. Saya pun gembira lah sekarang ni. B apa dia? Berbicara dan beribadah. Berbicara ni kawan sekalian, sebab tu saya cakap soal satu kajian dibuat oleh seorang terapis ni dalam NLP punya method, Virginia Satir nama dia. Boleh cari perkataan Virginia Satir. Dia berbuat 5 language punya study bagaimana needs anak-anak kita ialah pada apa yang diperlukan. Saya mudahkan, anak-anak kita perlukan, ni bahasa saya lah, CINTA. Apa tu? Boleh salin. CINTA. Cinta. Bila cakap soal berbicara, saya bagi C ialah mau tak mau, kita kena care. Kita kena lebih. Anak-anak dia nakkan 3D, dengar, diberi perhatian. Kawan sekalian, C ialah care. I ialah apa? I ialah insentif, hadiah. Dia nakkan hadiah. Nak tackle anak-anak, dia kena gunakan satu, care, insentif, and notice the reaction. Sebab tu bila anak nak belajar, saya bagi tahu kawan sekalian,
kita kena notice dia buat apa, sekurang-kurangnya kita tahu, jenguk pun tak apa, adik, okey kalau dia tak selesa, letakkan kipas, tak selesa, kita bagi lampu, notice apa dia buat, jangan lepaskan dia. Dia anak notice apa dia buat, seterusnya adalah T ialah touch. Sebab tu tuan-tuan tengok kenapa kadang-kadang orang-orang Korea dia ada Faizon, Linda, dia ada perkataan skinship. Skinship ni apa dia? Sentuhan. Dia skinship ni dia peluk. Sebab tu kalau di Jepun, saya ulang balik, budaya baru diperkenalkan sebelum PKP lagi di Jepun, mereka dah perkenalkan budaya skinship. Skinship ini kalau anak-anak yang kecil, mereka dah mengelak daripada anak itu lama di kereta surung. Anak lama kat mana? Dukungan. Anak lama di dukungan. Sebab tu anak-anak ini kita kena peluk. Peluk kawan sekalian sekarang ni, bila anak habis belajar, saya yakin kita kena new norm lah. Kita mula peluk, mungkin anak kita rasa macam ni normal sikit. New norm ni sebenarnya tu, saya nak share new norm ni mungkin minggu akan datang, dan A yang terakhir appreciation lah. Kita kena pakai reward base. Reward base. Tadi tu hadiah, insentif hadiah, jadi CINTA. Waktu ini kita berbicara dan kita kena beribadah lah, berbicara dengan anak dalam konteks cinta. Dia perlukan sangat kehangatan emosi. C, care, I, insentif, and notice dia. Dia notice apa anak buat. Jenguk sekali. Jenguk bilik anak ni kena ketuk. Sebab tu musuh anak-anak, yang guru saya beritahu lah, ada dua tempat yang menjadi privasi anak-anak. Tiga tempat. Satu, dompet dia. Jangan buka dompet dia tanpa kebenaran dia, satu. Kedua, dia punya phone dia, kadang-kadang dia punya wall dia, kadang-kadang kita komen, kawan-kawan dia tengok, itu privacy dia. Yang ketiga, diary dia. Keempat, bilik diketuk, tak ketuk. Bila anak terganggu emosi, kawan-kawan sekalian, jangan cakap soal yang lain. Dia terganggu emosi, bila start dia emosi tercalar, tidak ada lakukan enjoy. Dia tidak ada lagi perkataan enjoy. Untuk itu saya sendiri pun, bila nak masuk, saya ketuk bila anak, okey, Man, Abi boleh masuk tak? Abi boleh masuk tak? Kalau tak boleh masuk lah. Sebab itu ruang privasi dia. Kadang dia tak suka. Kadang-kadang bila kita ambil bahan, dia ada ruang dia. Kadang-kadang dalam bilik itulah dia menjadi diri sendiri kan. Kat bilik itulah diri sendiri. Jadi mak ayah pada waktu ini berbicara dan beribadah. Okey, seterusnya ialah waktu terbaik, gembira lagi. Kat rumah ni. Ni kat rumah ni. Ini bab emosi ni. Kita kena istirahat lah. Beritahu anak, kita buat jadual yang terbaik. Susun jadual dia. Saya bagi kawan-kawan, bila nak main, dan saya nak cakap lah soal anak sendiri jugalah. Kadang-kadang main game ni lah. Main game ni sebenarnya, kita kadang-kadang terperangkap juga. InsyaAllah pada ruang akan datang kita minta kepada pihak pengurusan kita buat teknik. Sebab game ni banyak-banyak kajian dibuat. Game juga ialah satu tool bagaimana anak belajar. Apps. Tapi apps ini ialah kena pilih. Mak ayah kena tahu apps apa yang dipilih. Teknologi ialah satu kaedah untuk anak-anak belajar. Tapi jangan sampai dia main game sehingga kena tak berehat. Tidur yang cukup. Seterusnya ialah, ni paling penting lah. Wow, gembira. Kita kena gembira. Saya ambil masa sikit. Boleh kita, kalau terlajak, okey, gembira, ramah. Okey, pada waktu sekarang ni saya beritahu, gembira ni sebenarnya dia kena, waktu ini, kita kena, dia berbalik kepada konflik tadi lah. Kita kena beramah-ramah lah. Kena berbual, kena bersembang. Dia kalau konflik pun jangan lama sangat lah. Sekejap-sekejap minta maaf balik lah. Cukup-cukup lah. Kalau kita kadang-kadang, ayah-ayah kita makan tak selesa, anak ambil lebih. Kat meja makan tu ambil lebih makanan. Juga berlaku pada saya. Anak berbot. Okeylah, tak apa. Ujian hebat pada kita. Ujian hebat. Yalah, kadang-kadang ruang makan macam saya bagi kawan-kawan sekalian. Ini saya tinggal di kawasan yang susah dapat makanan. Walaupun banyak makanan, susah dapat. Bila kita iklan banyak masuk, bila kita WhatsApp, sorry encik, kami kekurangan orang menghantar. Dia kurang orang menghantar. Ini masalah. Makanan ada, nak hantar, orang tak nak hantar ada. Jadi kita terhad makanan. Jadi makanan yang ada tu, kawan sekalian, mak ayah hari ni, kita kena berkonflik. Yalah, saya yakin macam kita nak makan juga, tapi okeylah, tak apalah. Ambil lah, nanti ambil lain lah. Okey. Jadi berebut makanan sebagainya. Yang seterusnya ialah paling penting, saya beritahu dalam konteks gembira ini, saya beritahu kawan sekalian, okey. Siti, care, insentif, hadiah, notice direction, tengok anak kita buat, touch,
peluk anak dan appreciation. Okay, good. Seterusnya A yang terakhir lah aktif. Pada waktu inilah mak ayah kita kena gerakkan otak, aktif, bangun pagi. Sebab tu saya bagi tahu kawan sekalian, pada waktu ini kalau boleh buat jadual, kita bangun awal. Sebab tu aku nak tengok, saya bagi tahu burung takkan dapat cacing besar kalau dia bangun lewat. Jadi sekarang ni saya bagi tahu buat jadual, jangan mulakan jadual pukul 10 pagi. Mulakan jadual awal. 9 pagi, 8 pagi, sekarang Ramadan mungkin lepas subuh nak tidur sekejap. Buat jadual, jangan jadi macam yalah, burung takkan dapat cacing besar dikala keluar lewat. Jadi kita mulakan jadual awal. Jadi kawan sekalian, aktifkan diri. Jadi gembira maksud G ialah gerak. Okey, gerak. Gunakan kreativiti. E, emosi kena betul-betul positif. Makan dan minum kena jaga. Okey, berbicara, beribadat, istirahat yang cukup, ramah dan aktif. Seterusnya apa lagi? Saya nak share lagi. Belum habis lagi ni. Okey. 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 Ni dia. Okey, sekarang saya nak masuk satu benda yang paling best. Ialah berkaitan dengan last kali kesimpulan saya. Okey. Okey, dia tadi saya tulis kat sini, mikir. Mikir ni satu benda yang mak ayah kena fikirlah. Satu, buat jadual. I ialah ideakan kegiatan. K ialah apa dia? Komunikasi yang positif, dan R ialah refleksi. Okey, sekarang saya tutupkan perkataan ni dia. Untuk pelajar-pelajar, anak-anak, kongsikan perkataan mantul. Tadi gembira dah kan? Ini semua pasal kat rumah ni. Jadi kesimpulannya mudah. Mantul ini satu ialah pada anak-anak. Saya ulang balik. Pada anak pelajar, share video ni khas untuk anak-anak. Saya ulang balik. Nak tengok seekor anak ayam daripada sebiji telur. Telur itu tidak akan pecah daripada luar. Telur itu akan pecah daripada dalam. Bermaksud, nak tengok anak ayam, nak tengok perubahan pada anak-anak yang melihat, motivasi itu datang pada mak ayah kita di luar. Ayah-ayah ini hanya sebagai pembimbing kalau main bola. Ayah sebagai penonton saja. Kamu anak-anak, kamu dalam padang, tiang gol kamu kena matlamat kamu sendiri. Kamu kena matlamat yang spesifik. Cikgu-cikgu tepi padang, cikgu-cikgu coach saja. Tapi kalau lazimnya sekarang ni, kalau main bola, kalau game kalah, siapa dia salahkan? Coach yang kena kan? Coach yang kena, cikgu yang kena. Tapi kena bagi tahu mak ayah, mula hari ini, permainan ini permainan mereka. Kita mak ayah sebagai penonton. Jadi bila penonton ni, macam mana kalau game main bola, penonton tak datang tengok. Jadi mak ayah, penonton ini kena konsisten datang tengok stadium. Stadium ini. Jadi notice, tengok, okey tengok, kalah menang. Sebab tu saya baca buku semalam. Kita berhubung dengan anak soal emosi. Kalah menang anak-anak, berjaya tidak, kita tetap sokong dia. Betul. Tetap sokong dia. Jadi kawan sekalian, yakin ya. Jadi anak-anak yang melihat satu, motivasi diri kamu datang pada dalam. Seterusnya, mak ayah dah buat jadual. Paling penting sekarang ni kita kena disiplinkan diri. Sebab nak soal disiplin ni saya bagi tahu anak-anak sekalian. Ni fokus pada anak-anak pada anak sekalian. Sebab nak berjaya ni dia bukan soal how. Ramai orang melihat soal how. Berjaya ni formulanya mudah. Saya nak share sikit-sikit lagi lah. Ada masa sikit lagi. Dia formula ni mudah. Saya share sikit. W, H, Y. Y. Okey, saya contoh macam ni. Dia macam ni jadi dia. W, H, Y. Sebenarnya pada W, H, Y. Okey, Y. Kejayaan anak-anak kita, dia bukan pada how. How ini adalah teknik belajar. Semua yang saya bagi tahu tadi adalah how. Tapi dalamnya adalah why. Kenapa kita nak berjaya? Pada anak-anak pelajar, kenapa kita nak berjaya? Kenapa kita nak berjaya? Lagi penting bagaimana kita nak berjaya. InsyaAllah, kenapa kita nak anak kita hebat? Lagi penting bagaimana kita nak anak kita hebat. Jadi kadang-kadang kita terperangkap dengan perkataan apa? Banyak sangat how. Teknik. Saya dah kongsikan lah tadi kan. Kita tapi kenapa kita nak menang? Kenapa kita nak berjaya? Bagi tahu anak, waktu yang terbaik, kita nak sangat macam saya. Yalah, sebab kalau rakan-rakan yang tahu siapa saya, mungkinlah. Saya nak sangat-sangat menjadi orang hebat. Saya nak pergi luar negeri, belajar luar negeri. Saya nak keluarkan buku. Sebab kepada rakan-rakan yang baru kenal saya adalah bekas budak kelas belakang. Saya adalah bekas budak kelas belakang yang terperangkap. Ini semangat sikit ni. Dengan label demi label. Budak kelas belakang yang kadang-kadang orang rasa
Budak kelas belakang boleh ke? Tapi saya beritahu, itulah why saya. Itulah why saya. Why inilah kita bakarkan semangat, kita tulis besar-besar. Adik, why adik nak kita nak berjaya sebab why inilah matlamat dia. Sebab bila why dia kuat, dia punya how dia akan kuat. Bila why kuat, how akan kuat. Why kuat, how kuat. Itu aja. Kadang-kadang bila how kuat, why tak kuat, dia akan jadi itulah. Dia akan jadi budak sekarang panggil lopek tu. Lemah, putus asa, give up. Jadi saya bagi tahu kau sekalian, sikit lagi. Arif, wow, luar biasa Arif. Okey. Cikgu Jinggu, tu spelling yang betul tu. Ni mesti kawan Cikgu Jinggu ni. Saya bukan cikgu ya. Cikgu. Okey, satu anak-anak sekalian, aturkan waktu. Saya bercakap tadi, kejayaan, saya ulang balik, tidak berlaku dengan perkataan how. Teknik belajar, semua how, tapi dia bawahnya why. Kenapa kita nak belajar? Anak ayah-ayah, kita kena mulakan satu sesi sembang-sembang dengan anak. Kenapa nak pastikan anak kita berjaya lagi penting? Bagaimana? Kejayaan tidak berpaksi pada A semata-mata. Saya ulang balik, kajian daripada Harvard University, 15% IQ, 85% lah EQ. Tapi 100% dunia menghabiskan pemikiran bercakap bagaimana untuk dapatkan hanya 15% daripada kebagusan hidup. Jadi semua dibuat. Jadi kita tak cakap soal EQ. Jadi masa inilah anak-anak kita belajar, aturkan waktu, the time management dia, disiplin dia. Ya Allah Tuhanku, ruangnya hebat. Saya beritahu, ini waktu PKP cukup-cukup positif pada saya daripada semua orang. Kita, okey, seterusnya ialah mantul lah. Mantul. Sekarang bahasa mantul ni budak kerap pakai mantul kan. Okey, M ialah motivasi, A atau N ialah kembalikan soal niat tadilah. Niat kita belajar ni untuk apa? Anak-anak sekalian yang mana melihat bagi tahu nak belajar ni kena Norazilah memang deep. Memanglah deep. Saya memang membakar diri saya dengan niat saya. Niat saya sebab tu hari ni bercakap sejam ni. Bercakap saya boleh katakan setiap hari bercakap. Sebab saya punya niat saya nak contribute. Saya punya pengalaman, knowledge, ilmu, kesakitan emosi mungkin dulu. Nak jadi orang hebat ni. Pada Malaysian, stop labeling. Okey, niat kawan-kawan sekalian. Pastikan anak-anak pelajar, kita ada matlamat. Okey, seterusnya ialah, okey. Ni dia. Okey, mantul MT apa ni? T, anak-anak pelajar. Kita ini mesti fokus belajar ni. Boleh fokus? Okey. Motivasi diri, atur waktu, niat. T. Sayyidina Ali pernah berkata, orang berhenti bertanya, orang berhenti belajar. T lah tanya. Tak faham, tanyalah. Jadi mak ayah pada waktu ini, anak tanya kita pun tak faham. Call lah cikgu. Tanya cikgu. Sebab cikgu ni, yalah, ada banyak cara cikgu bagi bahan kerja. Tanya cikgu. Waktu yang terbaik untuk saya pun, yalah, masuk dalam grup PIBG. Cikgu ni buat homework, kita forward ke anak-anak. Kadang-kadang itulah saya bagi tahu pada mak ayah, aktifkan diri dalam grup PIBG ataupun grup kelas anak-anak. Saya pun sama. Cikgu forward, saya forward anak. Forward, saya forward anak. Okey, T tanya, you. Ni pada anak yang menonton, you ialah berulang-ulang. Mak ayah, saya ulang balik setelah anak ada nak bagi mantul ni, mantul. Tengok jam ni. Okey, saya ada masa lagi extra sikit lah, lagi 5 minit. Mantul ni, you berulang. Sebab tu kata, Anthony Robbins dia kata apa? Repetition adalah mother of success. Repetition adalah ibu pada kejayaan. Bermaksud, proses yang berulang-ulang. Latihan yang berulang-ulang. Jadi boleh gunakan gain yang berulang-ulang. Latihan yang berulang-ulang. Okey, seterusnya ialah MANTU. Apa ni? L ini dia tulis L mantul. L ni lanjut. Ni bahasa Indonesia ni. Lanjut ni sebenarnya itulah kita baca buku Indonesia ni, kita pinjam bahasa Indonesia lah. Mantul L lanjut ni maksudnya kita kena ilmu yang ada anak-anak sekalian kita kena kongsi dengan orang lain lah. Kena kongsi. Okey, jadi kawan sekalian, sebelum saya nak berlalu, saya nak kongsikan satu storytelling yang agak deep lah. Satu deep. Okey, cerita dia begini. Dah mantul anak kita. Okey, anak pelajar kena mantul. Semua kena mantul. Okey, M ialah motivasi diri, A atur waktu. Mak ayah tadi waktu dah buat, semua dah buat, teknik dah buat 4D. Okey, saya nak kongsikan cerita. Cerita dia begini. Satu hari, storytelling lah tu benda yang paling best kan untuk cerita dengan anak. Baik, begitu kuat sikit muzik. Okey, satu hari ada seorang perempuan. Dia suka dengan rama-rama. Dia suka tengok rama-rama terbang. Cantik rama-rama kan, terbang. Dia
tanam berbagai-bagai jenis bunga-bunga di depan rumah. Dia harap dia akan lipat, dia akan tengok rama-rama terbang. Cantik rama-rama tu kan. Itulah rutin seorang wanita. Dia tanam banyak pokok bunga. Tapi apa yang diharapkan tak dapat. Rama-rama yang diharapkan tak datang. Yang datang ialah ulat-ulat beruncas. Ulat-ulat beruncas yang makan daun. Ulat-ulat beruncas, banyak ulat-ulat beruncas dekat daun yang diharapkan taman dia ada banyak rama-rama. Kawan sekalian, dia petik daun yang ada ulat beruncas tu, dia buang dekat tempat buangan sampah. Dan dia mengharapkan agar ada rama-rama yang cantik dekat taman dia. Begitulah. Dan dia terus ada keinginan untuk suburkan taman dia. Satu hari, dia tergerak untuk pergi ke belakang, cari cangkul dan sebagainya. Tapi alangkah terkejutnya, rupa-rupanya tempat dia buang ulat-ulat tadi, banyak benda bercahaya, berterbangan, cantik, sangat-sangat cantik, rama-rama. Di situ, tempat dia buang ulat-ulat tadi. Apa moralnya kawan-kawan sekalian? Moralnya, di mana asalnya rama-rama? Rama-rama asalnya daripada seekor haiwan, binatang yang kita tak perlukan. Ulat beruncas dalam kepompong. Kita buang, bermaksud kadang-kadang kita melihat anak-anak kita, accept lah mereka. Kadang-kadang mereka mungkin hari ini macam ulat beruncas. Tapi ulat beruncas itulah yang akan jadi rama yang cantik. Jadi kawan sekalian, sampai di sini, Alhamdulillah, clean. Okay. Jadi hari ini panjang sikit. Semangat saya sebab banyak kawan-kawan kita, kaunselor-kaunselor melihat. Cikgu Suriani, kita kolaborasi. Yes. Ya. Cikgu Suriani nanti cari ruang Cikgu Suriani. Okey, sampai di sini insyaAllah kawan sekalian. Banyak saya share, mantul, gembira. Jadi kawan sekalian kita boleh share video ni sebab saya akan kongsi lagi. InsyaAllah, di hujung sesi ni, kawan-kawan yang stay terus bersama akan dapat buku ni. Saya akan bagi buku ni lah. Okay? Jadi hari ni 2 game. Okay, saya ucapkan salam Ramadan pada semua sekali. Teruskan beribadah. Gunakan ruang yang terbaik untuk kita kembalikan fitrah ayah, emak dengan rumah. Dan jumpa lagi pada ruang dan peluang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.